المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk tidak membuang masa, dengan ini saya berjemput Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda untuk memulakan pengajian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Izinnya juga dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati serta diberkati Allah. Salam salawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah, izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita secara berkitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada muka surat 143, yakni tajuk pemilihan Rasul-Rasul. Apabila disebut pemilihan Rasul-Rasul, yang pertamanya kita mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk berupa manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk berupa manusia. Daripada kalangan manusia, Allah Ta'ala jadikan para nabi-nabi. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul-rasulnya dari kalangan para nabi sebagai utusannya. Sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk berupa manusia, kemudian dijadikannya para nabi-nabi dan juga para rasul-rasul, merupakan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya tidak boleh tidak kita percaya, yakin. Tiap sesuatu itu yang berlaku tentang diri kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat dan juga kepada rasul adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita percaya, menjadilah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya kita tidak berniat dengan sempurna, dia tidak juga menjadi ibadah. Niat kita semata-mata kerana Allah. Apabila kita membicarakan ibadah, bermaksud kita tidak membicarakan
tentang makhluk berupa manusia. Tetapi kita membicarakan tentang ibadah. Ibadah apa? Merupakan satu kebajikan, satu kebaikan. Namun kebajikan dan juga kebaikan tersebut, dia merupakan potret ataupun gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk seperti mana yang kita berlaku sekarang. Jika tidak ada niat ketulusan keikhlasan, bahawasanya Allah Ta'ala yang mengurniakan kita, maka kita berbuat kerana Allah, tidak kita berbuat, maka ia akan menjadi kosong belaka. Untuk itu, untuk ibadat tersebut, niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhlas. Tidak ada perasaan riak. Sebab lawan ikhlas adalah riak. Jadi kita tidak ada riak. Apa itu ikhlas? Ikhlas tu kita buat semata-mata kerana Allah. Allah Ta'ala mentaufiq hidayatkan kita duduk dalam majlis ilmu ni. Maka kerana Allah lah kita berbuat. Duduk dalam majlis ilmu ini. Jadi berbalik kepada percaya kepada Rasul-Rasul. Yang mana kita percaya Rasul-Rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan para Nabi. Kalangan para Nabi. Ataupun Allah Ta'ala pilih daripada kalangan manusia yang dilantiknya menjadi Nabi, terus menjadi Rasul. Namun Nabi dahulu barulah Rasul. Pemilihan Rasul-Rasul. Kalau Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dia dilantik menjadi Rasul pada hari Isnin 17 Ramadan. Hari Isnin 17 Ramadan. Bersamaan dengan 6 Ogos tahun 610 Masihi. Ketika umurnya 40 tahun. Ketika umurnya 40 tahun. Suka saya nak memberitahu kepada semua jemaah. Siapa yang dapat beritahu pada Ustaz IC baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana IC kita. Jadi itu penghujung ataupun bilanya lah. Jadi setiap individu Muslim yang beriman pada Rasulullah SAW, dia ada nombor IC tersebut. IC baginda Rasulullah SAW. Maknanya namanya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, dan tempat lahir di mana, dan negeri mana, dan serta juga nombor IC dia. Lengkap. Jadi siapa yang dapat? Itu sebagai tanda. Tanda apa? Tanda dia itu berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya lupakan dulu. Pemilihan rasul-rasul maknanya umum, banyak. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia ini. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia ini. Rasul ni apa? Adalah pesuruh Allah. Jadi Allah Ta'ala utuskan rasul-rasul tersebut. Maknanya gelaran tersebut, pangkat dan darjatnya. Dan yang bukan maknanya diutuskan dengan anggota tubuh badannya, Allah Ta'ala utuskan. Bukan gitu fahamnya. Tapi tentang gelaran dia tu. Pangkat dan darjat dia tu. Jadi Allah Ta'ala utuskan melalui Jibril alaihissalam. Sampai. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia ini adalah seorang manusia dari golongan mereka sendiri. Maknanya seorang-seorang. Jadi di dalam kalangan manusia, saya cakap tadi berupa makhluk yang berupa manusia yang dikatakan berjuta-juta. Jadi di dalam banyak tu Allah Ta'ala pilih seorang.
Itu maksud dia. Dia pilih seorang. Siapa pilih? Allah. Allah pilih. Jadi kita percaya kepada Allah yang memilih itu, yang menjadikan manusia tersebut. Yang menjadikan manusia tersebut. Maknanya dia itu maha berkuasa. Maha berkuasa. Jadi kita percaya kepada kehendaknya. Jadi kalau kita percaya pada kehendak dia, bermaksud kita itu menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada apa yang dijadikannya. Manusia yang diberi gelaran Rasul, yang dipilih oleh Allah SWT, yang dipilih oleh Allah. Allah itu Tuhanku. Allah itu Tuhanku. Dia yang menjadikan aku. Dia yang mencipta perbuatan aku. Jadi dia yang memilih seorang Rasul daripada kalangan kita. Dari keturunan-keturunan yang mulia. Keturunan-keturunan yang mulia. Pertama, keturunan mulia apa? Daripada keturunan para Nabi. Keturunan daripada para Nabi. Itu katakan keturunan yang mulia. Bukan sebarangan keturunan. Jadi kalau orang tua-tua dahulu, kalau dia nak mencari menantu, dulu-dululah. Sekarang ni dia dah pilih sendiri. Maka pilihan orang tua. Dia akan memilih daripada nasab keturunan orang tu. Maknanya, kalau katakan anak gadis dia, dia tahu ayah dia seorang siapa. Jadi, ayah ni pula keturunan daripada apa. Begitu sekali. Maknanya dari keturunan yang mulia. Jadi kalau kita boleh ikut, makna kita mengikut cara Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi. Beruntunglah kita. Ya. Jadi dari keturunan-keturunan orang yang mulia dan yang mempunyai kebijaksanaan. Yang mempunyai kebijaksanaan. Kenapa dia katakan dia bijaksana? Sebab Allah Ta'ala telah ajar dan didik dia. Allah Ta'ala ajar dan didik dia. Bukan dia mengajar dia belajar itu semua. Tidak, dia ummi. Allah Ta'ala mengajar dan mendidik dia. Maknanya gurunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi dia orang bijaksana. Dalam pemikiran dia. Dan suci kerohaniannya. Apa maksud dia? Tidak ada selain Allah. Rohani dia hanya menetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia bergantung kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Hati, rohani dia. Suci, bersih. Tak ada selain daripada Allah. Melainkan Allah. Ini ialah supaya Rasul-Rasul itu dapat menyiapkan diri mereka untuk menerima wahyu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahyu yang disyariatkan oleh Allah SWT merupakan suci dan bersih. Suci dan bersih. Jadi, orang yang menampungnya, orang yang menerimanya, tentulah nakkan orang yang suci dan bersih. Hati dan juga perasaannya dan akal fikirannya. Itulah sebabnya menjadi syarat utama kita tu nak membaca Al-Quran. Naklah suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Kita nak menerima wahyu tersebut. Sebab dia terlalu suci. Subhanallah. Maha suci Allah. Dan menyampaikannya kepada kaumnya. Maknanya para rasul ni, dia terima wahyu daripada Allah SWT nak disampaikan kepada rasulnya. Itu yang dikatakan dia tabligh, menyampaikan. Jadi, mula-mula dia terima perkara tersebut.
Dia terima tersebut, dia berbuat akan wahyu tersebut. Itu Nabi. Itu maknanya amanah. Terus disampaikan kepada kaumnya. Kalau orang berkojo tu, pendek kata, dia terima tentang kerja-kerja dia. Maknanya itu tanggungjawab dia untuk nak disampaikan di dalam pekerjaan dia. Dia maknanya menyampaikan kepada kaumnya di mana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Allah Taala lebih mengetahui. Jadi para rasul ni tak mengetahui, tak tahu, tapi hanya Allah Taala mengetahui. Maknanya kesucian rohani dia tu. Itu yang dikatakan di Allah Ta'ala yang mencorak hidup dan penghidupan dia. Siapakah yang patut dipilih dan yang layak dilantik untuk menerima jawatan Rasul itu? Jadi siapakah? Jadi maknanya yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab di kalangan manusia ini, begitu punya banyak, begitu punya ramai. Hanya si fulan inilah yang layak untuk dilantik menjadi Rasul. Kalau dilihat pada segi sirah dia, Nabi Muhammad SAW. Jawab semua SAW. Ketika itu kalangan di zaman jahiliah ramai sebagainya. Tapi Allah Ta'ala pilih di antara ramai tersebut, iaitulah baginda Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Yang bermaksud, Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Maknanya, tak ada yang mengetahui melainkan dia. Jadi, segala risalah di dalam ilmu Allah, itu akidah kita, kepercayaan kita. Segala ilmu di dalam ilmu Allah. Kemudian dengan ilmu Allah itulah baru jadikan baru sifat kudrah. Dengan kehendak Allah maka jadi. Jadi kalau menjadikan Rasul, begitulah. Maknanya dengan ilmu Allah, Allah yang mengetahui. Maknanya dengan kudrat, iradah serta ilmunya, maka jadi. Ataupun nak ambil misalan lagi, kita sekarang ni duduk di dalam majlis ilmu. Maknanya, dengan kudrah ataupun dengan sifat perkuasanya Allah Ta'ala, dengan sifat perkehendaknya Allah Ta'ala, dengan sifat mengetahuinya, maka jadilah ilmu tersebut. Jadilah majlis tersebut. Itu yang dikatakan, yang katakan tadi, di dalam ilmu Allah. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa yang sepatutnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya kita nak sentiasa bergantung kepada Allah. Jadi apabila bergantung, sentiasa kita bermohon, sentiasa kita itu meminta, mengharap, bersandar semua kepada dia. Selain daripada dia, tak ada. Ia memberikan jawatan Rasul. Dia yang memberikan jawatan Rasul. Siapa dia? Allah. Rasul. Dan wahyu. Jadi Rasul ni wahyu dan wahyu. Yang diberikannya itu. Jadi Rasul itu diberikan itu apa? Yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman juga, Allahu yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Yang bermaksud, Allah memilih utusan-utusannya, rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Allah yang pilih. Itu sebabnya saya cakap ini kehendak Allah. Kehendak Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jagalah
kepercayaan tersebut kepada Allah. Bererti dengan jalan cara kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat-malaikat, dari malaikat-malaikat dan dari manusia. Daripada kalangan para malaikat, kalangan para nabi adalah para rasul-rasul. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah Ta'ala memberi keistimewaan dan keutamaan kepada para rasul-rasul. Allah Ta'ala memberi keistimewaan dan keutamaan kepada para rasul. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan Nabi, kemudian dia yang menciptakan segala fa'il kelakuan Nabi. Jadi keistimewaan tersebut adalah iaitu Allah Ta'ala yang memberi, Allah Ta'ala yang anugerah. Allah Ta'ala yang memberi keistimewaan. Allah Ta'ala yang memberi anugerah kepada manusia yang dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan kepada para rasul itu untuk Nabi kita lah ni. Ialah supaya mereka cukup persediaan menghadapi permasalahan. Cukup bersedia menghadapi permasalahan dan juga persediaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dilantik menjadi rasul, dia berulang-alik ke Gua Hira selama 6 bulan. Ulang-alik. Apa dia pergi ulang-alik? Dia bertafakur kepada Allah SWT. Dia bertafakur apa? Dia bertafakur, dia berfikir tentang diri dia. Dia berfikir tentang alam. Dia fikir tentang kejadian-kejadian dan sebagainya. Jadi apabila dia berfikir tentang itu semua, timbul keinsafan kepada dia bahawa ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah supaya mereka cukup persediaan menghadapi permasalahan yang akan berlaku. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati mereka. Jadi, siapa yang mengurniakannya? Allah SWT. Siapa yang menjadikannya? Allah. Serta kuat cita-citanya menyampaikan wahyu syariat Allah SWT yang terkandung di dalam kerasulannya. Jadi yang terkandung di dalam kerasulannya, iaitu nak menyampaikan wahyu kepada seluruh kaumnya, seluruh umat. Dan juga untuk menjadi contoh teladan. Menjadi contoh teladan yang perlu ditiru dan diikut oleh umatnya. Contoh teladan yang perlu ditiru dan diikut oleh umatnya. Apa maknanya? Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermaksud kita mengikut, kita meniru jalan atau cara iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapakah idola kamu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan idola kita sepulan. Bukan. Idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kaum lelaki kah, perempuan kah. Itu hakikat sebenar. Itu yang kita nak sampaikan kepada anak cucu kita. Bukan maknanya itu kalau tanya itu Along, siapakah idola ke Along? Bukan maknanya sepulan. Tetapi idola dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita perlu ikut dan juga kita perlu juga meniru. Meniru ni macam mana tingkah laku dia. Kalau dikatakan seorang ayah, dia tiru tingkah laku seorang ayah yang baik. Macam mana yang dikatakan tadi? Kalau ayahnya tak isap rokok, dia tak isap rokok. Ayahnya dikatakan tak juga main judi, dia tak main judi. Ayahnya tahu hanya dia bersolat, bersembahyang. Dia hanya bekerja dan sebagainya. Itu dia meniru. Itu dikatakan
Maknanya dia tiru dan ikut. Mana idola dia ayah dia. Idola ayah dia adalah guru-guru kepada sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam urusan-urusan agama ataupun duniawi. Sama ada urusan agama ataupun urusan duniawi. Jadi sekarang ni kita hidup di dunia. Maknanya kita kena ikut jalan atau cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat Nabi yang kita nak kenal, jalan atau cara kita nak kenal sifat Nabi dan juga sifat Rasul. Iaitu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi fahamlah kita sekarang. Akhlak kita tu hanya 4 juga. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Barulah kita dapat tahu betul-betul bahawasanya kita ni nak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut dia betul-betul. Macam mana dikatakan nanti, dikatakan orang yang bersifat sidik, orang yang bersifat amanah, orang yang bersifat tabligh, orang yang bersifat itu dikatakan bijaksana dan sebagainya. Barulah kita dapat. Betul-betul lah kita. Kalau bekerja, duniawi bekerja. Maknanya kita tahu. Kalau beragama, kita tahu. Contohnya lah dikatakan satu orang memberi satu amanah menjadi satu amanah. Kata si penjual ayam di pasar, Tuan Haji, saya nak bersedekah 6 ekor ayam. Ini bulan puasa lah. 6 ekor ayam. Tolong tanyakan di surau tempat Tuan Haji atau masjid, ada tak majlis-majlis berbuka puasa? Sebab saya nak mensedekahkan 6 ekor ayam. Jadi kita nampak apa yang diamanahkan kepada kita. Kemudian Tuan Haji pergi dah bertanya dengan pihak surau, dengan juga itu pihak masjid. Tapi tanya pihak surau, dapatlah keputusan, iaitu kepada hari nuzul Al-Quran. Pesan nak buat buka puasa. Jadi sampaikanlah pada pesan sipulan. Ini cuba diapakan dalam pekerjaan kita. Kemudian Tuan Haji ni tadi dia bagi tahu dengan pihak ahli kuasa surau bahawa itu penjual ayam nak sedekah 6 ekor ayam. Jadi pihak ahli kuasa surau terus terima. Baik. Sampai pada masa dan tarikhnya, kemudian itu Tuan Haji pergi ambil ayam, tetapi dia bagi tambah lagi 2 ekor. 2 ekor ayam menjadi 8 ekor ayam. Kita tengok dalam ni. Dan di mana amanahnya, dan di mana tidak amanahnya, dan di mana tablighnya, dan di mana juga yang dikatakan itu yang kebenaran dia. Kalau Tuan Haji ni nak bermegah di dunia, dia tak sebut pun nama si penjual ayam nak sedekah 6 ekor ayam. Jadi dia boleh cakap bahawa ayam ni datang daripada dia. Ini di antara manusia-manusia yang berlaku pada hari ini. Dalam berkojo pun macam tu juga. Maknanya ayam ni datang daripada saya. Satu. Yang keduanya, mula-mula persetujuan 6 ekor ayam. Tapi penjual ayam, dia tambah 2 ekor ayam. Kalau dia bagi 6 ekor ayam juga, mana 2 ekor tu dia tak bagi, dia simpan. Maknanya, dia juga dikatakan menjadi macam katakan dia satu tidak amanah. Jadi orang yang macam ini dikatakan iaitu dia tidak mengamalkan, tidak meniru sifat kelakuan Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan dia tidak dikatakan dalam termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di dalam kerja, pihak majikan dah bagi tugas-tugas utama. Ada 5 tugas-tugas utama kepada dia.
Tak? Maka naklah disampaikan. Itu dikatakan tadi, dia kena katakan ada sifat amanah tabligh fatonah tu tetap ada. Itu di dalam duniawi. Maknanya duniawi ni apa? Hidup rumah tangga lah, hidup apalah dan sebagainya. Itu dikatakan tadi. Cuba muhasabahkan diri. Itu sebabnya kita kena kembali kepada sirah Nabi. Ini yang kita nak study perkara tersebut. Jadi saya masukkan sikit-sikit. Jadi tahulah kita, idola kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi barulah kita dikatakan umat Nabi Muhammad SAW. Baru kita tu nak faham tentang sidik, amanah, tabligh, fatonah tu. Di dalam hidup dan penghidupan kita. Untuk duniawi kah? Untuk ukhrawi kah? Baik. Andainya Rasul-Rasul itu tidak mempunyai keistimewaan, andainya Rasul-Rasul itu tidak mempunyai keistimewaan yang khusus, yang berupa pemikiran, kepimpinan, pentadbiran, kebijaksanaan, kesucian rohani dan fitrah insaniahnya, sudah pasti mereka itu tidak dapat menjalankan tugas. Tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Rasul yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan mengembangkan syariatnya. Tapi hakikatnya sifat-sifat para Rasul tadi adalah sifat-sifat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Rasul, apa dikatakan tadi? Dia merupakan pemikiran dia. Pemikiran dia. Makna kebijaksanaan dia. Ya, dalam dia mentadbirkan kesucian jiwa dan sebagainya. Ini semua adalah di dalam kehendak dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul-rasul itu sentiasa sepanjang masa menghadapi cabaran. Rasul-rasul itu sentiasa sepanjang masa menghadapi cabaran dan permasalahan kaumnya. Maknanya tidak senang, tidak tenang, tidak bahagia. Sentiasa saja menghadapi permasalahan. Samalah cakap macam hidup dan penghidupan kita tentang di tempat kerja. Pun sentiasa saja. Kecuali yang rasa bahagia, yang rasa senang kalau dia mencuri masa. Itu dia senang. Itu dia senang. Mencuri masa. Bahagialah dia rasa. Aku tinggalkan kerja aku pergilah. Masuk bilik mana-mana ke, tidur ke, apa ke, semua ke. Itu sedang. Tapi kalau dia duduk situ juga lagi, begitulah keadaannya. Jadi kita ingatlah bahawa Nabi Muhammad SAW begitulah keadaannya. Oleh kerana Rasul-Rasul itu mempunyai semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dan cita-cita yang kuat. Semangat yang tinggi dan cita-cita yang kuat. Satu lagi kita kena faham. Allah Ta'ala yang menjadikan Rasul-Rasul daripada kalangan manusia, bahawasanya kita mengiktikadkan Allah yang menjadikan makhluk tersebut. Satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala jadikan makhluk tersebut untuk memberi tahu. Untuk memberi tahu seluruh kaumnya, termasuk kita, bahawasanya dia adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, fahamlah kita sekarang bahawa aku percaya kepada Nabi dan Rasul itu. Pertama, Allah Ta'ala yang menjadi dan menciptanya. Yang kedua, dia merupakan tanda bahawasanya dia itu dijadikan. Ketiganya, untuk memberitahu kepada kita tanda tersebut. Atau kebijaksanaan lah, itulah, inilah. Maknanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seluruh umat. Mempunyai semangat yang tinggi dan cita-cita yang kuat serta penuh kesabaran dan juga ketakwaan.
Maka Rasul-Rasul tadi tidak pernah merasa kecewa. Rasul-Rasul tadi tidak pernah rasa kecewa. Apa sebab? Dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Pasal rohani dia berserta dengan Allah SWT. Rohani dia suci daripada sifat-sifat selain daripada Allah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, menyampaikan wahyu. Jadi wahyu ni saya umpamakan seperti ayam tadilah, berita tadi, ayam tadi, pekerjaan dan sebagainya kepada kaum dia itulah tadi, kepada AJK surau tadi dia sampai. Dengan penuh amanah, tidak pula dia menipu, tidak pula itu dan sebagainya. Ya. Maka Rasul-Rasul tadi tidak pernah merasa kecewa dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku seorang Rasul yang menyampaikan seruan Allah. Walaupun sirah menunjukkan timbul persisihan faham di antara kalangan kaum-kaumnya. Begitu juga timbul persisihan faham sehingga berlaku peperangan dan sebagai-bagai. Namun dia tetap juga menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, di mana 5 orang Rasul dengan kesabaran dan juga ketakwaan mereka terhadap Allah telah menerima pangkat ulul azmi. Dah tahu dah siapa dia. Ya, ulul azmi. Orang yang mempunyai cita-cita yang kuat dalam menjalankan tugas dan sabar menahan penderitaan. Ada 5 orang, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Kita tahu dah bagaimana apabila sebut Nabi Nuh ni, orang tak begitu lagi sejarah dia tu. Apabila sebut kapal Nabi Nuh, kita tahulah. Maknanya berapa lama dia membina kapal tersebut. Orang bina kapal tu, orang hina dia, orang keji dia dan sebagainya. Orang berakkan kapal tu, orang itu dan sebagainya. Mendatangkan penyakit, mendatangkan itu semua. Dan kita tengok pula tentang keluarga, anak dia, isteri dia, sebagainya. Ya, siapa yang tak sayang anak, siapa yang tak sayang isteri. Keadaan tersebut. Ya. Yang pertama, penderitaan Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini juga, kalau kita tengok sejarah dia yang mudah-mudah tu, kita seronoklah. Tapi akhirnya bagaimana? Yang mana dia dicampakkan ke dalam api. Nak campak dalam api tu maknanya bukan boleh dekat-dekat campak. Ini pakai lastik. Dia punya panas tu keadaan tersebut. Ya, itu cabaran. Dan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa. Kita tahu juga dah sejarah dia. Ya, di mana Firaun lah. Firaun ya. Dia dapat memimpi mengatakan yang menjatuhkan kerajaan dia adalah seorang kanak-kanak lelaki. Jadi kita dah tahu dah semua bagu perempuan yang melahirkan anak-anak lelaki semua dibunuh. Jadi semua kanak lelaki dibunuh. Itulah Allah Ta'ala. Tengok Allah Ta'ala menghantar itu. Menghantar Nabi Allah Musa. Yang dikatakan dihantar daripada sungai tersebut, itu menghantar tersebut. Itulah sejarahnya sampai. Nabi Allah Isa dan Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa is akhazna minan nabiyyin. Mitsaqakum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghaliz. Teruslah bertakwa kepada kami. Dia kata, teruslah bertakwa kepada kami. Makna takwa ni taat. Taat. Apa itu taat? Tunduk dan patuh. Jadi maknanya kalau dikatakan ayat ni beritahu kepada kita, kita beriman kepada Allah dan Rasul dan malaikat, maknanya kita tu taat. Taat kepada Allah dan Rasul. Maknanya macam mana kita nak taat? Tunduk dan patuh kepada wahyu tersebut yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tunduk.
kepada kami. Dan ingatlah tatkala kami mengambil daripada nabi-nabi umumnya dan perjanjian setia mereka. Setia mereka. Dan khasnya. Dan engkau sendiri, wahai Muhammad. Maknanya ayat ni turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita kena faham juga, apabila Al-Quran menceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi daripada Nabi Allah Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, bermaksud. Banyak kata daripada Nabi Allah Adam AS sampai ke seluruhnya adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah-kisah para Nabi tersebut. Ya. Itu kata dihimpunkan di dalam Al-Quran. Jadi maknanya di kata-kata sini, khasnya dari engkau sendiri, wahai Muhammad. Dan daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia yang teguh bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Tunduk dan patuh. Itu pasalnya kita kena masuk ke dalam kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Masuk ke dalam orang yang tunduk dan patuh. Bukan sekadar kita menuntut ilmu. Ilmu tu menjadi yang terbawah sekali apabila kita itu melakonkan, memperbuat akan ilmu tersebut. Dan perbuatan akan menjadi tinggal apabila kepercayaan, keyakinan kita tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan iman kita bertingkat-tingkat. Ya. Dalam firman tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa ia telah mengambil perjanjian yang teguh daripada Nabi-Nabi umumnya. Maknanya Allah Ta'ala buat perjanjian dengan para Nabi. Macam tu ke? Allah Subhanahu Wa Taala tu telah menetapkan. Allah Ta'ala telah menetapkan kepada para Nabi dan juga Rasul. Diperintah juga dijadikan supaya taat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal kita menjadi ikutan kita kepada dia. Tunduk dan patuh kepada Nabi. Jadi menurut ulama'-ulama', Nabi dah lama wafat. Apa kita nak ikut? Dah tentulah wahyunya. Tapi kalau sekadar wahyu ataupun sekadar sunnahnya, kita takkan dapat juga untuk nak mengikut dia. Kalau kita tak ikut dengan sirahnya. Kalau kita tak ikut atas peribadinya, barulah kita dapat sempurnanya. Terutamanya daripada 5 Nabi Ulul Azmi yang tersebut tadi. Supaya mereka menyampaikan agama Allah. Iaitu agama Islam. Agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seluruh umat. Iaitu agama Islam. Jadi maknanya, semua agama yang ada di dunia ni semua dijadikan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah. Tetapi agama di sisi Allah, agama yang aku redha, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisiku adalah Islam. Jadi maknanya banyak agama, tapi agama di sisi Allah adalah Islam. Itu sebab kita tu berpegang kepada agama Islam. Kita tak berpegang kepada semua agama yang ada, tapi kita berpegang kepada satu Islam. Jadi katakan agama Islam apa? Agama tauhid. Agama tauhid. Kita berpegang kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jalan atau caranya kita mentauhidkan Allah, iaitu dengan jalan kita itu mengikut jalan rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai beriman kepada Rasul-Rasul, Allah SWT mewajibkan. Allah Ta'ala mewajibkan ke atas kita, setiap orang Islam beriman kepada semua Rasul-Rasul. Semua kepada Rasul. Maknanya kata, yang aku ketahui dan juga yang tidak aku ketahui. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku mengiktikadkan semua. Ya? Yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu syariatnya kepada umat manusia, tanpa membeza-bezakan antara seorang Rasul
dengan rasul-rasul yang lain. Iaitu firman Allah Tabarakallah wa ta'ala. Jadi maknanya kita tidak boleh bezakan. Tidak boleh bezakan antara satu rasul ke satu rasul. Sebab apa? Rasul-rasul ini adalah merupakan utusan Allah. Setiap utusan Allah diberi nama dikatakan tadi adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Semua. Mana kekasih Allah. Tapi apabila kita itu membezakan sedikit tentang utusan ataupun tentang Nabi, bahawasanya kita itu juga telah mencari sedikit kepercayaan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak jaga. Sebut saja nama Nabi-Nabi, jawablah alaihi salam atau sebagainya. Ya, baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma util nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu ya termasuk kita. Kita sekarang. Jadi, wahai orang-orang yang iman, siapa dia? Terutamanya para nabi dan juga rasul. Jadi, para nabi dan juga rasul. Katakanlah wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Itu sebabnya saya mengajarkan juga apabila kita sujud tu dalam solat, terutama kita solat sunat tahajud kah, solat sunat biasa kah atau dalam sembahyang, kita pertama sekali kita nak katakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku beriman denganmu. Baru kita memohon, sesungguhnya engkau maha pengampun. Ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ampunkanlah segala dosa-dosa kedua ibu bapaku. Ampunkanlah segala dosa-dosa anak-anak dan isteriku. Ampunkanlah segala dosa-dosa seisi keluargaku. Ampunkanlah segala dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, aku beriman denganmu. Cakap aku beriman denganmu. Ya, baru kita bermohon. Sesungguhnya engkaulah mentaufik hidayatkan kepadaku iman dan takwa. Jadikanlah aku orang yang beriman dan juga bertakwa. Hidupkanlah iman dan takwa dalam hidup dan penghidupanku. Hidupkanlah iman dan takwa di dalam diri anak-anak dan isteriku. Kalau suami-suamilah dalam keluargaku. Begitulah seluruh dan sehingga nasab keturunanku. Ya, baik. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran. Mana aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Al-Quran, kepada wahyu Allah, dan kepada apa yang turunkan kepada Nabi Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ismail, dan juga Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub dan anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, iaitu Taurat, dan Nabi Allah Isa, Injil, dan kepada yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka, sebagaimana yang kamu Yahudi dan juga Nasara. Makna kata membeza-bezakan. Itu Yahudi dan juga Nasara. Apa dia beza pertama? Dia tak mau terima Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kata membeza-bezakannya. Dan kami semuanya adalah Islam, berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata. Itu dikatakan tadi, orang beragama Islam itu orang yang mentauhidkan Allah, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabahkan diri kita tu. Pertama, dalam hidup dan penghidupan kita. Hidup dan penghidupan kita.
pastikan bahawa kita itu mengikut sifat kelakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sifat kelakuan baginda Rasulullah SAW itu, maka dapatlah kita itu nak sampaikan kepada ahli keluarga utamanya. Sampaikan tersebut sama ada melalui tutur kata ataupun melalui daripada tingkah laku kita yang dilihat. Tujuannya apa? Supaya dia memandang inilah agama. Inilah agama. Itu sebabnya kita nak memastikan kalau di tempat kerja yang saya cakap tadi, yang dikatakan dalam sifat-sifat Nabi tu, maknanya sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Makna kita tu, itu dikatakan menjadikan satu, dikatakan idola, orang memandang. Sebetul-betulkah kita ni orang yang benar dalam tutur kata kita, dalam percakapan kita dan sebagainya. Itu nak tengok. Jadi tutur kata percakapan ni, apa yang diperintah, itu yang kita sampaikan. Kita tak tambah, kita tak kurang. Kita tak sembunyikan, kita tak tipu dan sebagainya. Itu dalam duniawi, bekerja. Begitu jugalah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, menjadikan kita tu idola kepada ahli keluarga kita, daripada keturunan kita. Jadi maknanya pendek kata, daripada keturunan kita akan mengenang siapakah dia. Atuk-atuk kita. Maknanya menjadikan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sampai makna kita kepada tata cara hidup dan penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang katakan kita tu mengiktikadkan. Tidak ada dikatakan yang lebih baik, yang lebih sempurna, melainkan iaitu para nabi dan juga para rasul, khususnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalulah kita itu dikatakan berselawat ke atasnya. Insya-Allah baru dikatakan kita termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya orang yang beriman kepada Allah. Jalan atau cara aku beriman kepada Allah dengan jalan mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi setakat ini saja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya serahkan kepada pengurusi majlis dan untuk nak kita nak bertanya atau sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Silakan muslimin dan muslimat, ada yang ingin bertanya kepada Ustaz? Ada yang ingin tanyakan soalan? Hari ini kita tak ada kuliah Isyak. Jadi boleh kita cakap tadi. jadi kita boleh lama sikitlah untuk insya-Allah. Ya. Silakan ya. Kita tadi ada 79 orang. Bolehlah. Alhamdulillah. Ramai orang ni. 69, 79. Tadi mula 79, ni dah 77. Tu, termasuk saya lah tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya mengenai solat, boleh ke? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey. Satu, pertama sekali saya nak tanya. Kadang-kadang kita solat kan, maklumlah dah tua, kadang-kadang terlupa dah baca ke Fatihah ke belum ke. Boleh tak kalau kita baca 2 kali? Satu. InsyaAllah. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Itu pun disuruh. Sebab apa? Kita nak meyakinkan kita. Okey. Tapi masih Ustaz, satu lagi. Macam kita baca Nanti sekejap, bagi saya ambil dulu. Sebab dia ada perbezaan tu. Kalau dalam rukun kauli, bolehlah kita ulang. Tapi kalau katakan rukun fi'li, aku dah buat 3 kau empek kan ni? Apa macam? Ada? Jadi maknanya kita kena tambah 1, kena sujud sawi. Boleh tanya balik. Okey.
Yang kedua, kadang-kadang kan kalau kita dengar dia orang cakap kita kena baca sebelum tidur ke, selepas kita solat ke, subhanallah, alhamdulillah, apa semua tu, wajib ke 33 kali atau lebih ke? Selalunya lebih lah. Kurang tu tak mungkin, tapi lebih. Kalau lebih tak apa ke Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila disebut wirid selepas solat, maknanya kita mengucapkan tasbih 33 kali. Kemudian kita juga bertahmid 33 kali dan kita bertakbir 33 kali. Ya, itu fadilatnya amat besar. Amat besar. Ya, kalau dosa kita seperti buih di laut, bahawasanya iaitu akan diampunkan oleh Allah SWT. Banyaklah fadilat. Satu. Yang keduanya, kalau kita lebih, maknanya lebih baik, lebih bagus. Lebih baik, lebih bagus. Pasal dia adalah sunat, bukan wajib. Kalau wajib, kalau tinggalkan berdosa pula nanti. Jadi ada itu adalah sunat. Dan perkara sunat-sunat ini merupakan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat perkara sunat bererti orang yang ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bukan sekadar kita nak berselawat, tetapi kita membuat anjuran dia selepas solat. Selepas solat kita mengucapkan tasbih 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Sampai situ. Mana dia? Sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Maknanya permulaan tadi yang mana Rasulullah SAW anjurkan pula selepas kita itu membaca astagfirullah 3 kali. Astagfirullah 3 kali. Jadi kemudian kita sambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disambung lagi Allahumma ajirna minan nar, atau kalau kita seorang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maknanya 7 kali. Maknanya lagi besar lagi fadilat dia. Itu sebabnya fadilat itu amat besar. Kalau ditimbang, maknanya sisi langit, sisi bumi dan juga tentang ni semua, lagi berat lagi bacaan tersebut. Kenapa dan mengapa alim ulama meletakkan antara astagfirullah 3 kali dengan Allahumma anta salam? Baginda Rasulullah SAW, dia berwirid 3 kali astagfirullahal azim. Kemudian dia pun membaca Allahumma anta salam. Jadi menunjukkan besarnya pula anjuran baginda Rasulullah SAW, terutama selepas sembahyang maghrib dengan isyak. Maghrib, isyak, bacalah tentang bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan kemudian Allahumma ajirna minan nar. Baru baca Allahumma anta salam. Jadi maknanya alim ulama letakkan benda tu tengah. Dan alim ulama itu itu mengajar kita jangan tinggal astagfirullah 3 kali lepas solat dengan Allahumma anta salam. Jadi maknanya kalau kita baca terus astagfirullah 3 kali Allahumma anta salam, jadi dikhawatiri tinggal akan perkara tersebut. Jadi makna kata dibuat antara astagfirullah dengan Allahumma anta salam. Baca ayat tersebut. Selepas itu baginda Rasulullah SAW juga menganjurkan lagi membaca ayat-ayat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Ada lagi yang ingin bertanya Ustaz? Jawapan saya tadi itu juga menangkis fahaman yang mengatakan tidak ada berwirid selepas solat. Ya, dan tidak ada berwirid selepas solat dan tidak dibuat oleh Imam As-Syafi'i dan juga tidak ada sunnah. Maknanya menangkis akan perkara tersebut. Panjang lagi sunnah-sunnah dia. Baik. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Silakan jemaah.
Assalamualaikum Ustaz. Saya nak izinkan saya bertanya. Ya. Tadi saya terlepas yang kelahiran pelantikan Nabi SAW sebagai Rasul pada 17 Ramadan tu tahun bila ya Ustaz? Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul. Hari Isnin 17 Ramadan. 17 Ramadan. Bersamaan dengan 6 Ogos tahun Masihi 610 Masihi. Ketika umurnya 40 tahun. Hari Isnin 17 Ramadan. Bersamaan dengan 6 Ogos tahun 610 Masihi. Ketika umurnya 40 tahun. Tadi pembukaan saya ada cakap IC baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dah boleh jawab? Dapat sikit jadilah. Itu 610 kita. Tanda kita ingat kepada Rasulullah. 610 Ya. 610 itu je lah. 61008 06 6 10 6100806. tak betul. 10 lelaki. 610 08 06 10 10 tu lelaki. Dia lelaki. Kita kena tahu tengah tu kalau lahir di luar negara, kalau buat IC di dalam Malaysia dia nombor berapa? 71. Okey, 71. Baik. Situ dulu kita nak tahu dulu. Pendek kata benda tu 71. Baik. Kemudian saya nak bagi tahu sekarang ni tahun berapa? Tahun berapa? Tahun hijrah sekarang? 45. 1445. Okey. Tahulah dah penghujung dia. Baik, sekarang ni dia lahir berapa hari bulan? Bulan berapa? Tahun berapa? 6/8 610 Masihi. Lahir Rasulullah SAW. Rabiul Awal. Tak mas, saya nak bawa cerita lawak-lawak ni itu kepada semua jemaah lepas kita ada banyak masa kan. Jadi walaupun lawak tetapi mempunyai intipati yang betul-betul tepat. Ya. Dia lahir dalam tahun berapa? Dia wafat dalam tahun berapa? Kalau katakan itu apa? Kita rujuk balik kepada itu nombor IC kita berapa? Jika 413 Hijrah Ustaz. 433 Hijrah. Baginda Rasulullah SAW dia lahir, saya nak cari juga supaya dia tepat betul. Baik. Masing-masing buka. Ingat balik. Ada dah siapa boleh jawab? Apa dia? Kita keluarlah Ustaz tadi. Keluar apa?
yang tarikh lahir tu ya? Tarikh lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 610 08 610 610 08 08 06 06 71. 71. Yang belakang tu macam mana? Tahun hijrah kita sekarang. Tahulah kita agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ni daripada dia lahir tu, tahulah sekarang 1445. Ya. Jadi 1445 lah. 1445. Inilah nombor IC baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ingat di sini, kemudian itu kita ingat itu pertamanya pula, iaitu nama dia siapa? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Kemudian bapanya siapa nama? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Baik, Abdul Muttalib. Baik. Itu bangsa apa? Bangsa Arab. Arab kan Quraisy. Quraisy Ustaz. Bangsa Quraisy. Arab Bangsa Quraisy. Arab Quraisy. Arab Quraisy. Baik. Itu jadi lahirnya kita dah tahu dah, tarikh lahir dia tahu juga. Kemudian itu tempat lahir. Tempat lahir Mekah. Mekah. Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah. Bagus. Ini dah yang ini dah boleh jadi pensarah dah tu. Dia punya intipati tu je. Lepas tu tahu dia punya ni, kita tahulah mensarahkannya. Tak? Betul tak? Maknanya Mekah. Mekah. Jadi mereka kata tempat lahir di Mekah, bangsa dia, ayah dia, emak dia, ibu dia Aminah binti Wahab. Aminah. Wahab. Bangsa emak dia? Aminah ke Siti Aminah Ustaz? Aminah. Tak ada Siti. Itu bangsa mak dia? Mak dia bangsa. Catat yang saya tulis, yang saya cakap tu. Jadi kita nak dapatkan IC lengkap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi barulah kita tu dapat kata orang kesimpulan. Jadi kita akan sarahkan perkara tersebut. Jadi Aminah binti siapa tadi? Wahab. Aminah binti Wahab. Saya pun tak cek ni. Ya. Baik, tak apa. Kemudian bangsa mak dia tadi siapa? Mak dia bangsa. Orang apa? Tak tahu bangsa apa. Quraisy juga ke bukan? Bukan Quraisy. Saya biarkan dulu. Hashim. Bukan, itu apa namanya, itu sebelah suami dia. Tapi dia pun sebelah suami dia juga, ya. Ya, dia lahir Aminah lahir di Mekah, Saudi Arabia. Itu ya. Tapi sekarang ni saya nak tahu tu bangsa mak dia tu. Sebab itu bangsa. menjadi fardu ain kepada kita. Yang saya sebut ni menjadi fardu ain kepada kita. Jadi kalau tak boleh tak apa. InsyaAllah nanti saya akan bagi lengkap untuk minggu yang depan. Tapi untuk sekarang ni kita nak mengingatkan kembali
Macam tu. Kemudian tarikh wafat dia bila? Tarikh Maknanya wafat dia. maknanya kita nak tahu pula iaitu sijil kematian dia. 12 Kematian Rabiul Awal. Rasulullah SAW. Ya? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kan? 12 Rabiul Awal. 12. Bangsa Tahun Quraisy. ke-11 Hijrah. Bangsa Quraisy. Hmm. Aminah binti Wahab. Tahun gajah. Tahun gajah. Baik. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan dengan 8 hari bulan Jun 832 Masihi. Ya. Jadi kita nak tahu juga berapa lama dah baginda Rasulullah SAW meninggalkan kita. Sebab saya bagi tahu ni semua dan ingin tahu semua daripada semua jemaah bahawa apa yang kita pelajari ni memberi kesan. Ada kesan. Jadi maknanya baginda telah meninggalkan kita berapa tahun dah? Kalau hari ni berapa hari dah? Tu betul kita ni ingat. Tadi Ustaz kata apa? Tahun 800 bukan 632. 632. 632 Masihi kan? Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah bersamaan dengan 8 hari bulan Jun 632 Masihi. Macam tu. Jadi umur baginda ketika itu 62 tahun. Kalau ikut tarikh pada hari sekarang, bila? Maknanya 62 tahun, berapa bulan, berapa hari. Jadi maknanya kita tu sentiasa saja dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Kita tahu tentang umur dan tarikh dia. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi saya minta masing-masing ada 75 sekarang. Saya nak untuk yang akan datang ni satu orang lah. Saya akan dengar tentang sijil kelahiran baginda Rasulullah SAW, tentang sijil kematian dia. Dan begitu juga sijil dia dilantik menjadi Rasul. Pun ada sijil juga. Dia menerima anugerah tu dengan tarikh bila. Dah berapa tahun dia dah. Boleh insyaAllah. Tahun kita akan carilah insyaAllah. Jadi kalau nak lebih mudah lagi, kita cari di dalam itu buku, dalam buku Haji Dusuki Haji Ahmad, Iktisar Perkembangan Islam. Ya. Haji Ustaz, kalau mak dia tu pun orang Arab Quraisy juga kan? Apa tu? Mak Nabi Muhammad tu lah. Ya. Dia orang Arab Quraisy juga. Orang Arab Quraisy juga, pasal dia pun termasuk di dalam salasilah daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, daripada Adnan tu. Adnan tu salah seorang daripada anak Nabi Allah Ismail alaihi salam yang bernama Adnan. Dia anak kepada Nabi Allah Ismail ada 12 orang. Salah seorang namanya Adnan. Jadi keturunan Adnan ni lah turun sampai pada baginda Rasulullah SAW. Di dalam keturunan tersebut, itulah itu kepada mak dia, keturunan maknya pula. Macam tu.
Baik, ada apa-apa lagi? Cuma yang ini jangan lupa sebab ini persoalan IC baginda Rasulullah SAW ni ialah nak cerita sikit lah. Ketika ialah siapa yang ada ambil STPM ilmu dulu tu adalah kita akan baca buku Iktisar Perkembangan Islam tu. Jadi di dalam tu. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nabi ni ada IC jugalah. Ada IC juga. IC tu daripada saya yang menuliskan je. Semua mudah kita ingat. Mudah kita ingat kepada baginda Rasulullah SAW. Macam kita lah. Kita ingat kepada IC kita. Tak? Jadi kita ingatlah, kita gini-gini. Tapi saya punya kelemahan juga. Kadang nombor IC orang rumah pun lupa juga. Cakap terus serang je lah. Macam tu lah. Ya? Jadi persoalan, adakah baginda Rasulullah SAW tu ada IC? Jawapannya, ada. Apa bukti dia? Tanda dia? Lahir dia bila, di mana, semua-semua. Itu IC semua. Cumanya tidak disuratkan. Samalah juga kita mengaji tauhid. Ya, saya sarahkan sikit. Kita mengaji tauhid sifat 20. Adakah Nabi Muhammad SAW dulu zaman dia tu ada sifat 20? Tak ada. Tetapi orang mengaji satu sifat, wujud, ada. Apabila disebut ada, tentulah pendek kata ada tersebut tidak ada permulaannya, tidak ada kesudahannya. Dan adanya kekal. Apa yang ada kekal tu makna ada yang dikata situ tertuju pada zat wajibal wujud yang diberi nama Allah. Allah tu tak ada permulaan, tak ada kesudahan dan juga dia kekal. Kemudian dia berdiri dengan sendirinya. Dia tidak serupa dengan yang lain. Cuma yang ni tadi tidak ada penyusunan. Jadi penyusunan itu dibuat oleh siapa dia? Iaitu mazhab Asy'ariyah. Yang diambil daripada Al-Quran, bukan daripada falsafah-falsafah, daripada Al-Quran. Allah Ta'ala keluarkan satu produk tentang sifat 20. Mana Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada itu Asy'ari dengan Al-Maturidiyah. Banyak kata diambil, itu yang menyusun sifat 20. Memang sifat 20 daripada Al-Quran. Jadi samalah juga IC ni tadi. Jadi IC ni timbullah juga daripada ilham daripada saya tu, macam itulah juga. Kalau hakikat memang tak ada. Tapi untuk nak mengingatkan kita, tanda kasih kita, sayang kita. Itulah kita cara mengingat tentang IC baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada apa pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ginilah IC Nabi tadi dia mana tarikh lahir dia dengan hari dia lah, dia tak ada lah nombor belakang sepuh kita kan. 4 angka akhir tu ada juga Nabi. Makna kata tempat yang katakan yang akhir 4 huruf tu dia katakan ni tahun kita sekarang. Apa tujuannya? Tujuannya kita mengetahui dah berapa ribu tahun dia dah daripada dia lahir sampai kepada tahun yang kita sekarang. Tu pasal dia ambil tahun penghujung tu. Nombor penghujung. Itu je beza dia. Maklumat tu tadi. Jadi kalau nombor di tengah pula dikatakan nombor 71 pasal kita duduk di Malaysia, pasal dia lahir di luar negara. Bawa maknanya 71. Kemudian tarikh lahir betulnya itu depan tu. Lepas tu tahulah atas nama dia siapa, nama ayahnya siapa.
Bin siapa dan Muhammadnya siapa, lahir di mana, bangsa apa, semua-semua lengkap. Jadi kalau kita tahu benda tu, insya-Allah tahulah kita sejarah baginda Rasulullah SAW. Mana kata yang tepatnya tu. Sampai kita kenang dia sekarang. Kita tahu pula sijil kematian dia. Masa bila pula, sama je. Terus tulis. Sijil kematian. Sijil Tu dia. biodata lah kira Ustaz kan? Ya? Biodata lah. Boleh Biodata. juga macam biodata. Sebab kita nak maklumat seluruh. Maklumat yang tepat. Tu. Tentang siapa? Tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau betul-betul orang tu dia kasihkan itu apa nabi dia, maka dia tahulah tentang sejarah hidup dia. Jadi itu sirah dia tu. Baik. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Rasanya dah macam tak ada, Ustaz. Jadi jadi minggu depan kita akan itulah carilah. carikan jadi insya-Allah. Dan tunjukkan kepada Ustaz lah insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Jadi kita tutup dah kuliah kita pada malam ni Ustaz ya. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda atas kuliah yang diberikan pada malam ini. Diharapkan dengan kupasan dan huraian yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan mengenai Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah yang sentiasa menghadapi cabaran, dugaan namun tidak pernah rasa kecewa mengajak umat manusia menyembah Allah. Itu juga disarankan untuk mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, meniru dan mengikuti jalan atau cara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Amin. Kita juga belajar pada malam ini iaitu Rasul Ulul Azmi, iaitu gelaran yang diberikan kepada 5 Rasul yang memiliki kedudukan tinggi istimewa kerana kesabaran dan ketabahan yang luar biasa iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin. Muslimin dan muslimat, selepas ini kita tidak ada kuliah lagi dan kita akan bermula kuliah pada esok pagi iaitu pukul 6.45 seperti biasa. Jadi muslimin dan muslimat dijemput terus untuk mengikuti, tidak beranjak untuk mengikuti. Sebagai penutup, saya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk membaca doa tasbih surah Al-As. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli dzambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr
illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain. InsyaAllah.